Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Jadil bin Mubarasan. Saya bersekolah di Kolej Tingkatan 6 Kota Kinabalu dan guru pengajaran saya adalah Encik S. Azman bin Migun. Baiklah, hari ini saya ingin membentangkan salah satu tajuk pengajian am, iaitu Perlembagaan Persekutuan. Berikut adalah sumber rujukan yang saya perolehi dari internet. Bila terdapat 3 perkara yang kamu akan tahu setelah saya habis membentang, iaitu pengenalan perlembagaan persekutuan, konsep ketertinggian perlembagaan, dan pindaan perlembagaan. Tapi yang pertama iaitu pengenalan perlembagaan persekutuan. Sebelum saya menyentuh lebih mendalam tentang perlembagaan persekutuan, terlebih dahulu saya ingin memberitahu apa yang dimaksudkan dengan perlembagaan, apa itu perlembagaan, dan apa peranan perlembagaan. Perlembagaan merupakan satu dokumen yang mengandungi semua peraturan dan undang-undang dasar yang dianggap penting bagi pemerintahan dan pentadbiran di sesebuah negara. Apa pula peranan perlembagaan? Peranan ataupun tanggungjawab perlembagaan adalah untuk menentukan bidang kuasa pemerintahan, corak ataupun bentuk sesebuah kerajaan, dan menentukan hak-hak rakyat. Nama perlembagaan di negara kita ialah Perlembagaan Persekutuan atau Perlembagaan Malaysia. Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi di Malaysia dan mengandungi 183 perkara, 15 bahagian dan 13 jadual. Perlembagaan Persekutuan menentukan perkara mengenai kebebasan asasi, kewarganegaraan, peruntukan keuangan, kerajaan negeri, kerajaan persekutuan, perundangan, pilihan raya, kehakiman, perkhidmatan awam dan lain-lain. Pada awalnya, Perlembagaan Persekutuan dikenali sebagai Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada Hari Merdeka, iaitu pada 31 Ogos 1957. Kemudian, perlembagaan ini dikenali sebagai Perlembagaan Persekutuan Malaysia apabila Sabah, Sarawak dan Singapura menyertai Persekutuan Tanah Melayu pada Hari Malaysia, iaitu pada 16 September 1963. Kali terakhir perlembagaan ini dipindahkan melalui Akta S1320 yang mula berkuat kuasa pada 27 Disember 2007. Seterusnya kita pergi kepada sejarah pembentukan Perlembagaan Persekutuan. Sejarah pembentukan Perlembagaan Persekutuan bermula dari satu perjanjian London dengan ditandatangani oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj selaku Ketua Rombongan Persekutuan Tanah Melayu dengan Kerajaan British pada 8 Februari 1956 di Lancaster House, London. Hasil daripada perjanjian ini, sebuah Suruhanjaya bebas telah ditubuhkan pada 21 Mac 1956 bagi merangkah dan mengkaji Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Suruhanjaya ini dikenali sebagai Suruhanjaya Perlembagaan Red atau Suruhanjaya Red. Suruhanjaya ini dianggotai oleh wakil-wakil negara Commonwealth seperti Britain, Australia, India dan Pakistan. Suruhanjaya Red ini dipengerusikan oleh Lord William Red, iaitu Hakim Mahkamah Rayuan dari England, dan dianggotai oleh Sir Ivor Jennings dari Britain, Sir William Mackal dari Australia, Hakim B. Malik dari India, dan Hakim Abdul Hamid dari Pakistan. Tugas mereka ini adalah untuk merangkah dan mengkaji Perlembagaan Persekutuan. Tempoh yang diberikan untuk menyiapkan draft ataupun rang perlembagaan tersebut adalah selama 8 bulan. Sepanjang tempoh tersebut, mereka telah menerima 131 memorandum dari pelbagai lapisan individu dan anggota untuk dikaji. Selain itu, Suruhanjaya juga telah mengadakan 118 kali rundingan bagi cadangan Perlembagaan Persekutuan yang berasaskan demokrasi berparlimen. Rang perlembagaan tersebut telah diperhalusi atau telah dikaji oleh Jawatan Kuasa Kerja yang dianggotai oleh 4 orang pemerintah Tanah Melayu dan 4 orang lagi yang memenangi pilihan raya pertama, iaitu Parti Perikatan, Suruhanjaya Tinggi British, Setiausaha Agung dan Peguam Negara. Apabila pindahan ini telah diterima, rang undang-undang tersebut telah diperkenankan dan telah dirujuk kepada Majlis Raja-Raja pada bulan Jun 1957. Kemudian, Majlis Perundangan Persekutuan telah menerima dan meluluskannya pada 15 Ogos 1957. Perlembagaan tersebut telah dikuatkuasakan pada 27 Ogos 1957 dan secara rasminya dilaksanakan apabila Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan
pada 31 Ogos 1957. Sesebuah negara memerlukan perlembagaan sebagai garis panduan. Garis panduan ini dikenali sebagai perlembagaan negara yang menjadi sumber rujukan utama kepada 3 badan kerajaan, iaitu legislatif atau perundangan, eksekutif atau pentadbiran, dan judisiari atau kehakiman, maupun yang di Pertuan Agong juga merujuk kepada perlembagaan. Merujuk kepada perkara 4-1 Perlembagaan Persekutuan mengatakan bahawa perlembagaan ini merupakan undang-undang utama persekutuan dan apa-apa undang-undang yang telah diluluskan selepas Hari Merdeka yang tidak selaras dengan perlembagaan ini adalah tidak sah setakat ketidakselarasan itu, atau jika ada undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan, undang-undang tersebut terbatal atau tidak sah. Parlimen boleh menggubal undang-undang dan memindah perlembagaan tetapi merujuk kuasa yang diberikan oleh perlembagaan. Peta etik berikut menunjukkan bahawa perlembagaan merupakan paling atas atau yang paling tinggi dan dirujuk oleh 3 badan kerajaan, iaitu legislatif, eksekutif, dan judisiari. Malahan yang di Pertuan Agong juga merujuk kepada perlembagaan. Sebagai contoh, kita ambil bidang judisiari atau bidang kehakiman, iaitu kuasa mahkamah hendaklah dijalankan tertakluk kepada sekatan-sekatan yang tertakluk kepada perlembagaan, atau maksudnya mahkamah menjatuhkan hukuman berlandaskan undang-undang yang terdapat dalam perlembagaan. Berdasarkan jadual ke-8 perkara 71 bahagian 1 Perlembagaan Persekutuan, pindaan bermaksud perubahan dalam peruntukan seksyen dalam perlembagaan yang baharu sama ada ditambah ataupun dimansuhkan. Sebarang pindaan perlembagaan memerlukan majoriti 2/3 dalam parlimen. Terdapat 4 cara bagaimana pindaan perlembagaan ini boleh dilakukan. Cara pertama, memerlukan kelebihan suara 2/3 ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara melalui bacaan kedua dan bacaan ketiga serta dipersetujui oleh Majlis Raja-Raja. Contohnya, pemindahan tanah simpanan orang Melayu atau tanah rizab orang Melayu bagi tujuan pembangunan dan kebajikan. Cara kedua, memerlukan kelebihan suara 2/3 dari ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara melalui bacaan kedua dan bacaan ketiga serta mendapat persetujuan yang di Pertuan Negeri Sabah dan Sarawak. Contohnya, bidang kuasa kerajaan negeri, kedudukan keistimewaan, bumi putra atau immigration. Cara ketiga, memerlukan kelebihan suara 2/3 dari ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara melalui bacaan kedua dan bacaan ketiga tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja. Contohnya, undang-undang dan kesihatan. Cara keempat ataupun cara terakhir adalah memerlukan kelebihan suara biasa dalam tiap-tiap satu sidang parlimen. Seterusnya, peta etik di sebelah saya ini adalah menunjukkan bahawa bagaimana proses pindaan undang-undang di Malaysia dijalankan. Baiklah, yang pertama adalah cadangan, iaitu di mana kerajaan atau wakil rakyat mencadangkan rang undang-undang di parlimen. Selepas itu, rang undang-undang tersebut digubal oleh peguam. Setelah digubal oleh peguam, pada bacaan pertama di Dewan Rakyat, rang undang-undang hanya sebagai pengenalan saja, tidak dibahas dengan terperinci, atau rang undang-undang tersebut dikemukakan oleh menteri secara ringkas. Setelah itu, pada bacaan kedua di Dewan Rakyat, rang undang-undang akan dibahas dari segi kesan dan kepentingannya kepada rakyat dan negara. Sekiranya diluluskan, pada peringkat jawatan kuasa di Dewan Rakyat dibincangkan dan diluluskan serta dibuat pengubahsuaian jika perlu. Selepas itu, pada bacaan ketiga di Dewan Rakyat, rang undang-undang tersebut dibahas semula dengan pindaan terperinci oleh jawatan kuasa Dewan. Sekiranya diluluskan pada bacaan ketiga di Dewan Negara, rang undang-undang tersebut dibahas semula sebagaimana yang dijalankan di Dewan Rakyat. Sekiranya diluluskan oleh Dewan Negara, rang undang-undang tersebut akan dihantar kepada Yang di-Pertuan Agong untuk pengesahan. Setelah itu, diwartakan kenyataan dibuat dalam warta kerajaan untuk ditandatangani oleh kerajaan dan dicatat sebagai rang undang-undang yang sah serta dipamerkan di bangunan parlimen.
Mengapa pindahan perlembagaan harus dilakukan? Tujuan perlembagaan ini dilakukan adalah untuk melindungi kepentingan rakyat, menjaga keselamatan negara sesuai dengan keperluan semasa, menjaga hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putra. Mengapa perlembagaan harus diwujudkan? Tujuan perlembagaan diwujudkan adalah untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan negara. Sebagai contoh, rakyat dapat berpegang kepada satu undang-undang yang diamalkan dan dihormati bersama-sama untuk memastikan sesebuah negara yang berdaulat. Selain itu, perlembagaan sebagai sumber rujukan. Sebagai undang-undang tertinggi di negara, pihak-pihak yang bertentangan antara satu sama lain dapat disatukan melalui perlembagaan. Di samping itu, perlembagaan juga mewujudkan kestabilan negara. Walaupun pada dasarnya perlembagaan boleh dipindah, namun ia tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenangnya. Jika perlembagaan dilakukan dengan mudah dan mengikut kehendak pemimpin-pemimpin, pemimpin itu mungkin bertindak sesuka hatinya dan mengabaikan kemahuan rakyat. Akhir sekali, perlembagaan menjamin keamanan sesebuah negara. Dengan adanya perlembagaan, rakyat mendapat jaminan undang-undang bahawa tidak akan ada unsur-unsur diskriminasi di kalangan mereka. Sebagai rumusan saya pada hari ini, Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi di negara. Perlembagaan Persekutuan yang digubal menjadi garis panduan dalam sistem pemerintahan, sistem politik, dan pentadbiran negara, di samping memberi jaminan perlindungan kepada rakyat. Selain itu, perlembagaan juga merupakan tunjang kepada keamanan dan perpaduan kaum di Malaysia. Permuafakatan sosial yang dipersetujui sewaktu menggubal perlembagaan merupakan persetujuan yang telah diterima oleh pelbagai pihak pada ketika itu. Oleh itu, ketinggian perlembagaan seharusnya dijunjung bagi mengekalkan keamanan dan kestabilan negara Malaysia. Itu sahaja dari saya, Muhammad Jabir bin Muhammad Hassan. Sekian, Assalamualaikum.